Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan projek kumpulan iaitu MPSAS 11 Perakaunan bagi aset dalam pembinaan. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Dr. Nawrida sebagai lecturer untuk subjek perakaunan satu awam. Kita boleh teruskan. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Burhan bin Nur Sabri. Yang partner saya ialah Muhammad Zulfaqar bin Zarudin. Okey, untuk definisi, kontrak pembinaan adalah kontrak atau pengaturan pengikatan yang serupa secara khusus dirundingkan untuk pembinaan aset atau gabungan aset yang rapat saling berkaitan atau saling bergantung dari segi reka bentuk, teknologi dan fungsi mereka atau reka bentuknya, tujuan atau penggunaan utama. Okey, bagi kontraktor pula, kontraktor adalah entiti yang melakukan kerja pembinaan mengikut pembinaan kontrak. Okey, seterusnya, kos tambahan atau kontrak berdasarkan kos adalah kontrak pembinaan di mana kontrak berada dibayar balik untuk kos yang dibenarkan atau ditentukan yang lain sekiranya berlaku secara komersial berdasarkan kontrak peratusan tambahan kos ini atau bayaran tetap jika ada. Okey, untuk kontrak harga tetap pula adalah kontrak pembinaan di mana kontraktor bersetuju dengan tetap harga kontrak atau kadar tetap per unit iaitu output yang dalam beberapa kes dikenakan biaya klausul peningkatan. Okey, seterusnya kita pergi pada objektif. Untuk objektif MPSAS ni 11 ni adalah piawaian. Ini adalah untuk menetapkan perlakuan perakaunan kos dan hasil yang berkaitan dengan kontrak pembinaan. Okey, kita pergi pada A, iaitu mengenal pasti pengaturan yang akan diklasifikasikan sebagai kontrak pembinaan. Okay. B, memberi panduan mengenai jenis kontrak pembinaan yang boleh timbul di sektor awam. Okay. C, menentukan asas untuk pengiktirafan dan pendedahan perbelanjaan kontrak dan jika berkaitan kontrak pendapatan. Okay. Seterusnya, mengenai skop. Skop yang pertama adalah kontraktor yang menyediakan dan membentangkan penyata kewangan di bawah asas akuan perakaunan hendaklah menggunakan piawaian ini dalam perakaunan kontrak pembinaan. Okey, yang kedua, piawaian ini terpakai untuk semua entiti sektor awam selain perniagaan kerajaan perusahaan GBE. Yang ketiga, pendahuluan kepada standard perakaunan sektor awam Malaysia yang dikeluarkan oleh Akauntan Jabatan Umum menjelaskan bahawa GBE menerapkan standard perakaunan yang diluluskan yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia MASB. Okay, GBE diiktiraf sebagai MPSAS 1 perbantangan penyata keuangan. Okay, seterusnya adalah tujuan. Kontrak untuk memberi perkhidmatan yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan aset. Okay, misalnya perkhidmatan pengurus projek arkitek. Okay, selain itu, kontrak untuk pemusnahan atau pemulihan aset dan pemulihan persekitaran berikutan pelubusan aset. Okay, menggabungkan segmen kontrak pembinaan. Okay, ini cadangan berasingan yang telah dikemukakan untuk setiap aset. Okay, setiap aset telah mengalami rundingan terpisah dan kontraktor pelanggan mendapat menerima atau menolak bahagian kontrak yang berkaitan dengan setiap aset. Okay, seterusnya, kos dan pendapatan setiap aset dapat dikenal pasti. Okay, aktiviti pembinaan. Aktiviti pembinaan melalui peruntukan umum atau peruntukan dana pemerintah umum lainnya kepada kontraktor atau dari geran bertujuan umum dari agensi
pembiayaan pihak ketiga atau kerajaan lain. Yang seterusnya, hasil kontrak. Hasil kontrak diukur pada nilai saksama pertimbangan yang diterima atau belum terima, kedua-dua pengukuran awal, dan berterusan hasil kontrak dipengaruhi oleh pelbagai ketidakpastian yang bergantung pada hasil peristiwa di masa depan. Okey, ciri-ciri kontrak saya akan serahkan kepada Zulfaqar. Okey, terima kasih Burhanuddin. Okey, saya sambung saya Muhammad Zulfaqar. Ciri-ciri hasil kontrak: jumlah awal pendapatan yang dipersetujui dalam kontrak, variasi dalam kerja kontrak, tuntutan dan pembayaran insentif sejauh ada dua, antara kemungkinan bahawa mereka akan menghasilkan pendapatan dan mereka mampu diukur dengan pasti. Kos kontrak: kos yang berkaitan secara langsung dengan kontrak tertentu. Kos yang disebabkan oleh aktiviti kontrak secara umum dan dapat diperuntukkan kepada kontrak secara sistematik dan rasional. Yang terakhir, apa-apa kos lain yang selain khusus dikenakan kepada pelanggan berdasarkan terma kontrak. Kos yang berkaitan secara langsung dengan kontrak. Yang pertama, kos pekerja di lokasi termasuk pengawasan tapak. Kedua, kos bahan yang digunakan dalam pembinaan. Ketiga, susun nilai logi dan peralatan yang digunakan dalam kontrak. Keempat, kos pemindahan logi, peralatan dan bahan ke dan dari tapak kontrak. 5, kos menyewa kilang dan peralatan. 6, kos reka bentuk dan bantuan teknikal yang berkaitan langsung dengan kontrak. Ketujuh, anggaran kos kerja pembetulan dan jaminan termasuk jaminan yang diharapkan. Ke-8, kos. Yang ke-9, terakhir, tuntutan daripada pihak ketiga. Kos yang mungkin disebabkan oleh aktiviti kontrak secara umum: insurans, kos reka bentuk yang tidak berkaitan langsung dengan kontrak tertentu, dan overhead pembinaan. Pengiktirafan hasil dan pembelanjaan kontrak: jumlah hasil kontrak jika ada dapat diukur dengan pasti. Ada kemungkinan bahawa manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang berkaitan dengan kontrak akan mengalir ke entiti. Kedua-dua kos kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada tarikh pelaporan dapat diukur dengan pasti. Kos kontrak yang disebabkan oleh kontrak dapat dikenal pasti dengan jelas dan diukur dengan pasti sehingga kos kontrak yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan pengiraan sebelumnya. Pengiktirafan defisit kekurangan: entiti sektor awam boleh membuat kontrak pembinaan yang menyatakan bahawa pendapatan yang dimasukkan untuk menampung kos pembinaan akan disediakan oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Ini mungkin berlaku di mana, sebagai contoh, jabatan dan agensi kerajaan yang sama bergantung pada peruntukan atau peruntukan hasil pemerintah yang serupa untuk membiayai operasi mereka juga diberi kuasa untuk berkontrak dengan entiti sektor swasta atau GBE untuk pembinaan aset secara komersial atau pembinaan kos penuh. Seterusnya, jabatan dan agensi pemerintah bertransaksi satu sama lain berdasarkan jangka panjang atau komersial sebagaimana yang mungkin berlaku di bawah pembeli pembekal atau model pemerintah yang serupa. Bagi pendedahan, yang pertama, entiti hendaklah mendedahkan jumlah hasil kontrak yang diiktiraf sebagai pendapatan dalam tempoh tersebut. Kaedah yang digunakan untuk menentukan hasil kontrak yang diiktiraf dalam tempoh tersebut. Kaedah yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak yang sedang dijalankan. Yang kedua, entiti akan mendedahkan setiap
perkara berikut untuk kontrak yang sedang berjalan pada tarikh pelaporan. Jumlah keseluruhan kos yang ditanggung dan berlebihan yang diiktiraf, defisit yang kurang dikenali sehingga kini, jumlah pendahuluan yang diterima dan jumlah pengekalan. Yang ketiga, entiti hendaklah hadir. Jumlah kasar yang perlu dibayar daripada pelanggan untuk kerja kontrak sebagai aset dan jumlah kasar yang terhutang kepada pelanggan untuk kerja kontrak sebagai tanggungan. Bagi kesimpulan semuanya, MPSA 11 kontrak pembinaan diambil terutamanya dari IPSA 11. Perbezaan utamanya antara MPSA S11 dan IPSA 11 adalah seperti berikut. Dalam perenggan 3, MPSA 11 menjelaskan bahawa GBE menerapkan standard perakaunan yang diluluskan dan dikeluarkan oleh MASB, sedangkan IPSAS 11 menjelaskan bahawa GBE menerapkan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Sekian daripada kami. Terima kasih.